Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kejayaan setiap lapisan manusia dalam agama yang sempurna. Gapo dia agama? Agama adalah perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ikhtiar ataupun usaha perintah Allah dengan cara Nabi, yang ni agama wujud dalam kehidupan orang ni, tetap dapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Ini wa'dah, janji Allah. Allah tak mungkin janji. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Sebab tu tak ada dah lain pada agama, tidak ada jamin ni. Fitrat manusia semula jadi, sebut kata manusia ni, baik orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, mana nak pada kejayaan belaka. Hari ni cerah tubik, apa ni cerah pagi, matahari keluar, jaka kaki tubik daripada rumah, semua duk cari kejayaan belaka. Baik orang menega, dia nak kejayaan. Baik orang pentadbiran dari segi hukumat, pemerintah nak kepada kejayaan. Orang cocok tanah juga nak pada kejayaan. Nak buat macam mana? Semua dalam ungkar nak panggil syubih, setiap gerak ke jadi agama, baru dapat kejayaan. Sebab tu tak payah dua perkara ya. Nak jadi agama ni dua perkara dalam setiap pekerjaan kita. Sebab ada juga perkataan umum bagi meliputi agama ni tertib hidup, nizamul hayat, kehidupan kita, harian kita, ya agama dah. Tapi hanya susun ni bawa we masuk dalam perintah Allah dengan cara Nabi. Inilah media usaha manusia mari dalam dunia ni. Dia panggil satu kehidupan. Allah Ta'ala hidup.
Dalam kehidupan ni lah, kena kita usaha nak buat macam mana we dapat kejayaan. Ni we masuk agama, perintah Allah cara Nabi. Ni susun ni dan tertib hak kita ada usaha. Susun ni dan tertib juga dia tak lari daripada cara Nabi. Baru tumbuh agama ataupun nizam tertib hidup yang sebenar. Sebab tu medan mula-mula hak Nabi susung apa tertib usaha agama. Ibtida masa Nabi dulu, Nabi mula usaha di hati. Medan usaha agama, usaha di hati manusia, ketukkan hati-hati manusia. Medan Nabi turun di mana? Di Mekah. Di Mekah masa tu gapo panggil? Tak ada sifat ke manusia. Mana zaman, masa, golongan, orang hak teruk sekali. Dahsyat sekali. Tak ada sifat ke manusia. Ni teruk lah. Allah Ta'ala sebut lagi manusia ni, dia tak ada sifat manusia. Dia lebih pada menatai. Situ nak ayat. Ulaika kal an'am. Supaya menatai. Balhum adal. Bahkan lebih lagi. Natai ke apa menatai sifat dia? Dia banyak jenis natai. Tapi hak cerak-cerak, hak besar ni dia orang panggil apa ni, aupriap. Dia tinuk hak kecil. Hak gagah dia buat nyanyi pada hak tarak. Dia benar dia. Dia bubuk belakang, berlomba belakang. Mana hak besar tu gagah-gagah ke? Hak dak hak tarak lemah semua. Kadang-kadang ada juga sifat menatai ni. Dia suka buat, mana dia tak ada boleh ke apa ni, tapi suka menyakiti orang. Supaya binatang-binatang yang Allah Ta'ala buat bisa, apabila dia gigit orang, dia tak ada boleh ke apa ni. Ada atau kau gagah dia orang, tak ada ke apa. Bahawa orang lain binasa, dia tak ada boleh ke apa. Ada juga binatang. Begitulah Allah Ta'ala raya ulaika kal an'am. Supaya binatang. Bahkan lebih pada binatang. Apabila tak ada sifat kemanusiaan. Maksud saya nak ayat kata zaman Allah Ta'ala hantar Nabi digelar sebagai jahalat atau jahiliyah. Wak ni tindah orang kedebel, orang hak hebat, gagah kaum, gulungan besar-besar. Dia tindah orang lain jadi hamba dia belaka. Zalim buat nyanyi. Ada tu dahsyat masa tu. Nabi SAW bakit situ. Usaha buat ni tak ada bandingnya, tak ada sejarah lah dunia hak lebih dahsyat pada gulungan ni. Bahkan orang maju-maju masa tu ada maju dah, lama dah maju. Masa Nabi Musa dulu pun maju dah, pemerintah Nabi Musa AS. Musuh dia tu apa dia? Fir'aun la'natullah. Hebat dah di segi ekonomi, di segi patadbir, hukumat, kerajaan, ratban, maju hebat. Hak terkenalnya dalam kitab-kitab tulis Kaisar Kusra, dia panggil Rom dengan Farsi. Itali lah ni kita panggil. Farsi ni Iran. Dia maju dah. Buat ni kereta kuda buat ngamah, katil buat ngamah, makuk pinggir buat ngamah. Hebat. Hebat di zaman tu. Susun ni hidup dia, susun ni kerajaan, hukumat dia, ratban dia. Hebat. Buat ni tak sebab kira, tak sebab saing. Nak kacau tak boleh dah. Nak pergi mengetah buat ni pun tak boleh. Kalau pergi mengetah pun tak ada boleh gapo. Sifat dia. Ni nak ayat mula-mula sifat. Dengan usaha ni, dengan tertib, dengan susun ni, dengan kerja ni, dapat ubah. Nabi SAW Allah Ta'ala atas itu
Sorang diri mula. Ketuk hati puak hak tak kenal Allah, puak hak tak ada sifat kemanusiaan. Hingga dapat berubah. Allah tukar puak ni hak jahiliyah jadi radiyah. Jahalat, jahil jadi alim, jadi contoh dalam dunia, jadi bintang pertunjuk atas permukaan bumi untuk manusia seluruh dunia, untuk ini umat sampai kiamat. Puak ni mari situ, mari daripada jahalat, mari daripada balhum adall, lebih pada binatang. Anak tino tak ada harga, bunuh anak sendiri ni lebih pada binatang. Haya mabuk zina, royak tak boleh. Tapi apabila Nabi gunakan kerja yang mana sebagai tanggungjawab yang diperintah oleh Allah, dilatih oleh Allah sebagai imamul anbiya, sebagai uswatun hasanah, rahmatul lil alamin, kafatan linnas. Nabi gerakkan mana saya nak kecek ni? Ketuk hati. La ilaha illallah, tanam masuk dalam hati. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ni mula-mula iklan nubuat. Wahai manusia, manusia buat ni. Wahai manusia, ucaplah kalimah la ilaha illallah, mu dapat kejayaan. Orang Arab ni reti bahasa mutlak, khandak dalam tu reti. Walaupun dia tak ada baca, tak ada menulis, bahasa dia reti. Sebab tu setengah tu tak saya ucap. Apa dia tahu kata dalam ni ada khandak-khandak dia. Kena nafi, kena tolak. Ghairullah. La tu makna nafi mula-mula. Kena tolak habis. Setengah tu tak terima. Jadi kufur. Tapi hak terima, dia faham dah. Tengok akhlak, tengok usaha Nabi ni, apabila mari kelimah ni dia tanya dah. Gapo mutlak? Gapo khandak lain ni? Gapo aku kena buat? Ucap kelimah saja pun faham dah. Tahu dah khandak-khandak lain kelimah. Sebab dia belum pada tu dia ada bergantung dengan ghairullah. Lata Uzza lah, 360 ekor gala lah. Tapi mari kelimah la ilah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu, ucap olehmu, kata olehmu, la ilah. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan lain yang layak disembah. Ilah ni hak mudah percaya kata ni boleh buat, ni ada dia hebat, boleh hak ni kita berjaya. La illallah, malaikat Allah. Hak mula-mula orang rapat dengan Nabi, kita lain pada isteri lah, kita kira orang jatuh. Sebenarnya orang tina ada dengan Nabi tu, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tapi hak mula-mula hak saya rapat ada dengan Nabi, Abu Bakar Siddiq. Mula benarkan kelimah ni, ucap kelimah. Lepas tu Abu Bakar tanya, maksud saya nak ayat kata usaha ni, usaha jak Nabi hajar ni. Ya Rasulullah, apa kami kena buat ni? Tapi kita dengar sama kata, apakah kerja kami? Dalam kelimah ni ada kerja apa? Gapo khandak? Mutlak. Kuam tongkan. Khandak dalam kelimah ni gapo? Sebut itu ya ke? Dah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa aku buat? Ataupun kita panggil, apa kerja aku tu kerja kamu. Apa aku buat, itulah kamu kena buat. Itulah khandak dalam kelimah. Itulah usaha Nabi usaha atas para sahabat, dan sahabat semua usaha ni, usaha kelimah orang panggil. Usaha nubuat. Usaha kenabian, kerja Nabi hak sebenar. Bawa manusia yakin dengan Allah, nafi nisbat, nafi ghairullah. Duk mai hak ni 23 tahun. Hingga Allah tukar kamil, akmal, mukammal masa mana? Masa Madinah. Akmal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sepenuh dengan usaha ni.
Sepenuh di sini tuan-tuan, akmal ni habis seluruh hidup. Sebab agama ni nizamul hayat, tertib hidup. Bukan sepenuh semaya saja. Sebab agama bukan semaya saja, ni tiap agama. Bukan sepenuh bab puasa saja. Bukan sepenuh bab zakat, bukan sepenuh bab haji saja. Akmal ni nizamul hayat, tertib hidup sepenuh habis. Imaniyat, keyakinan dia betul. Ibadat dia akmal. Muamalat dia akmal. Muasyarah dia akmal. Akhlak dia akmal. Akmaltu lakum dinakum. Sepenuh kejayaan, sepenuh agama saya doyak ni, sepenuh hak Allah jamin. Dengan usaha ni, usaha ketukkan hati qulu la ilaha illallah tuflihu, nafi ghairullah, nafi tolak babi. La ma'bud illallah, la maqsud illallah. Malaikat Allah. Nak dapat situ tuan-tuan dengan usaha bukan mudah. Bukan riba tangan, bukan melalui keturunan. Kalau keturunan keluarga Nabi semua akmal. Kalau dengan baca saja, tak ada payah. Orang Arab reti sebut kata dak, dia kena usaha. Bakal masa 23 tahun. Allah pun perintah pada orang beriman semua. Lepas pada ucap kelimah ni dah, Allah panggil orang-orang beriman ni di Mekah ni, wahai orang beriman, usahalah iman. Ni kelimah iman, la ilaha illallah. Usaha kelimah, usaha lagi, kerja lagi, belajar lagi, tekad lagi. Siapa kita sekarang, apakah lagi tuan-tuan? Kita sengih dengan Nabi, kita jauh dengan zaman. Bahkan suasana kita ni habis nak wayak tak boleh, kelai kabut, tak tahu gapo jadi gapo. Lebih lagi hak Nabi kata akhir zaman. Mana kita siapa zaman dah, zaman tu siapa dah. Akhir zaman akan berlaku fitnah. Gapo saja dalam kitab Sahih Yusuf ada Hayatus Sahabat. Gapo saja hak biasa berlaku, makna keburukan lah. Segala fitnah hak biasa berlaku di zaman Bani Israel, jok di Nabi Yakub. Gapo berlaku masa tu? Berdeki. Segala fitnah. Adik-beradik berdeki. Adik-beradik Nabi Yusuf berdeki kepada Nabi Yusuf. Sanggup bunuh dalam keluarga sendiri. Belum nak ke masyhuran, belum nak pangkat. Banyaklah bila jak Bani Israel. Segala keburukan nak sebut dalih ni gapo saja yang berlaku, Nabi kata dia akan tumbuh kelik semula kalangan umat aku akhir zaman. Tak ada pelik. Nabi kecek 1000 tahun lebih dulu. Tak kurang walaupun satu. Dalam hujung hadis lah iaitu sahabat Nabi sebut lagi. Sekiranya ni nak ayat kata tekan berat lagi, sekiranya tak ada sebut atau berlaku dak. Mana sebut sekiranya sebab berat sangat penyakit ni. Nabi kata sekiranya Bani Israel ada besok berlaku anak dengan mak berzina, berat. Anak sendiri dengan mak sendiri berlaku zina, umat aku pun lagi tak apa. Akan berlaku zaman ni, habislah. Atau sifat manusia tak ada lah situ. Sifat binatang dah, tapi akan berlaku. Nak duduk macam mana cara hidup kita? Tak lain tak bukan tu. Walaupun zaman sekarang, zaman mana-mana pun gapo saja nak berlaku, jahalat sifat mana, tuan-tuan, cara hak Nabi usaha satu saja dapat selesai, dapat berubah, dapat bikin dan dapat jaga. Kita nak tolak hak Nabi sebut tak boleh. Nabi kecek gapo pasti berlaku. Akan tumbuh, dia akan tumbuh. Tapi untuk selamat, sahabat tanya juga, ya Rasulullah, kalau aku ada zaman tu nak selamat macam mana? Aku nak selamat daripada perkara itu. Hai Allah, Nabi, sahabat hidup zaman Nabi ni zaman suasana comel dah tu.
khairul qurun qurni. Sebaik-baik satawat zaman korun aku. Seolah kata gambar hak tak zaman tu lah, zaman tu hereda. Gambar tak molek ada. Tapi sahabat takut. Hai. Kalau kudai zaman tu, kalau berlaku zaman tu, aku nak buat macam mana? Nabi kata jaga dua perkara. Wayak kita dah ni, tuan-tuan. Ni nak wayak kerja kita dah usaha. Jaga dua perkara. Nak buat macam mana kita boleh jaga dan umat ni boleh jaga. Jaga Al-Quran, mana perintah Allah, ahkamat, hukum hakam, dan jaga sunnah aku. Orang yang jaga perintah Allah dan jaga sunnah Nabi dalam kehidupan, orang ini akan selamat daripada fitnah itu. Walaupun fitnah duk keliling dia, orang ini akan selamat. Sebab tu dalam kerja kita ni kan, kerja dakwah, Amir Bayar seumur perkataan mana Syekh Yusuf rahmatullah alaih, siapa Hadraji, siapa jaga usul-usul kerja dalam dakwah, dalam kerja susun ni mana ulama hatu tertib we kita, siapa dia jaga, Allah Ta'ala akan jaga orang ni seperti mana Allah jaga lidah sekeliling gigi dalam mulut kita. Gigi kita ni tajam nah. Marilah tulai wah jering gapo benda-benda. Butuh habis nah. Tapi lidah lembut ni, lidah. Berapa puluh tahun dah? Saya ni 40 tahun lebih dah. Duk selamat lagi Allah jaga. Dan Allah jaga duk dalam bahaya pun selamat. Itulah banding dengan ulama, apabila ambil likunge susunne agama, jaga dengan tertib, dengan adab dan usul, Allah akan selamat orang ni. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada sahabat, untuk nak selamat daripada fitnah akhir zaman, menjaga Al-Quran, jagakan sunnah aku. Kerja kita hari ni tuan-tuan, nak tumbuh ahkamat, hukum hakam Allah dalam kehidupan kita dan seluruh umat. Nak tumbuhkan cara hidup Nabi, yakni sunnah Nabi dalam kehidupan kita dan seluruh umat, supaya selamat. Sebab janji Nabi selamat. Kalau tak ada hak ni, tak ada jamin ni. Keselamatan dunia pun tak ada jamin ni dah ni. Tepuhlah perkara hak berlaku. Dia tak ambil susun ni agama, tak usah agama. Kadang keluarga, adik-beradik pecah belah. Ibu dia sanggup bunuh lagi, adik-beradik dia sanggup bunuh lagi, sama sekampung saya sanggup kota takluk lagi, sanggup kerak lagi, putus hubungan lagi, buku gapo susun ni agama. Halusi tuan-tuan ni dalam kerja kita ni, halusi. Sebab tu tuan-tuan, tak ada siapa boleh bagi faham. Tak ada siapa boleh bagi faham tentang keselamatan ni, jaga ni. Bukan dengan bayar, bukan dengan kecek pe. Hanya orang hak turun dalam medan dan dia usahakan susun ni tertib hidup tu supaya betul dengan kehendak Allah, kehendak Rasul. Dia boleh rasa kata Allah jaga dia dalam wikrit gapo saja. Dalam fitnah gapo nak berlaku, dia boleh seton diri sendiri, dia boleh rasa Allah jaga betul. Kalau tak ada kerja ni aku nah. Kalau tak ada usaha ni aku habis dah. Orang tu saja yang boleh rasa. Dah setengah kan? Belafar tu baik aku ni kalau tak ada kerja ni dua ya. Tak mati yang segep. Latar belakang orang kerja agama saya biasa dengar. Ku ni kalau tak ada kerja ni, tak sakut dengan kerja Nabi, kerja agama. Kalau tak ada legok, duk le kubur dua tu. Orang panggil ciwit kehidupan sore-sore ni akhir zaman. Duk hadap kau tu mayat dengan gok. Tapi dengan tertib susunnya Syekh Ilyas, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, dengan hikmat dan kasih sayang,
usahakan sunnah Nabi, usahakan kasih sayang wi timbul dalam masyarakat, usaha iman, ketuk hati, belajar iman, betul amalan, hidupkan amalan masjid, wi hidup amalan dalam rumah, wi keluarga ibu-ibu ada agama tarwi anak-anak, wi ada amalan agama dalam kampung, belajar agama, pemuda-pemuda boleh belajar agama. Siapa kata orang-orang berniaga boleh amal agama, siapa kata hukumat kerajaan orang jadi pentadbir boleh amal agama, ada kasih sayang. Dengan susun ni agama belaka ni. Dengan yakin kepada Allah, yakin dengan sunnah Nabi, timbul kasih sayang. Kalau tak ada hak ni, ya rela walaupun adik-beradik, walaupun sepupu, walaupun keluarga, walaupun sekampung, satu kelimah ya sanggup kata takluk. Cingdi-cingdin bahasa saya panggil. Buku nak berebut pangkat, sanggup tanggalkan nyawa. Buku nak ke harta, sanggup tanggalkan nyawa dia, sanggup potongkan satu-satu saudara muslim. Buku kan apa? Ya tak ada dah lain. Ada pangkat, ada harta, ada kemewahan, ya tak kira adik-beradik, tak kira keluarga, tak kira saya. Ni fitnah. Hak Nabi kata akan berlaku, dah berlaku di zaman kita. Sebab tu tak kena bincang banyak hak ni. Kita duduk dalam zaman ni tak kena bincang banyak. Syekh Ilyas pun tak ada royak cerita-cerita gapo nak laku. Syekh Ilyas usah satu. Macam mana umat ni hidupkan perintah Allah dalam kehidupan, hidupkan sunnah Nabi. Umat ni yakin dengan Allah, hidup amalan dalam kampung, hidup amalan dalam rumah tangga. Tu gerakkan. Itulah tertib bawa umat supaya buat pengorbanan di jalan Allah untuk mujahadah supaya Allah buka faham. Kalau kena goyak sore-sore ni nak we faham. Nah mungkin Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullahi alaih meninggal dah. Dia biasa royak kata kamu kalau dengar bayar aku. Sebab apa dia kata panggil bayar dia duk bayar ni. 2-3 jam sehari bayar subuh di markah Raiwin. Pak orang dengar seluruh dunia orang mari dengar. Nok pada faham. Sebab Pakistan ni kalau bab mujahadah, bab buka-buka negeri ni banyak. Ada hak pergi pasal taklid siapa learning pun ada. Hatta pergi negeri tu masuk tak ada kekuzari. Tak tahu duk mana jemaah raib siapa learning taklid ada. Hak tubik daripada markah Raiwin, pengerbanan dia. Sebab tu orang pergi belajar di markah, pergi di markah Raiwin Pakistan kan, pergi belajar, pergi duk dengar bayar gapo. Dia bayar satu ya. Hak tekan berat dalam bayar. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Allah ही से होता है, makhluk से कुछ नहीं होता. Terjemuh muhawarah betul-betul bahasa kita, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah, daripada Allah lah yang bagi bekah. Allah ही से होता है. Makhluk से, daripada makhluk tak lewat ke apa. Tu ya tekan dalam bayar sejer, 2 jer, 200 kali, 300 kali kecah ni ya. Ada orang biasa bila dalam bayar 300 kali je sebut Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bawa tanda so, sebut so tanda so. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nak we faham apa? Nak faham kerja dengan keyakinan tu? Tak faham. Sebab tu Haji Sahab kata, mu dengarlah nganggung mulut dengar, mu tak faham. Mu nak faham, mu kena ambil tertib Syekh Ilyas satu week kita ni. Mu nak faham kecek pe aku ni, mu kena buat pengorbanan mujahadah. Mujahadah di jalan Allah dengan diri dan masa, bi amwalikum wa anfusikum. Diri kamu, harta kamu bermujahadah untuk agama, tujuh dalam medan, baru Allah buka faham. Kalau dengar bayar Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Sunnah Nabi dapat jaya, sunnah Nabi mulia. Allah buat langit, kalau pergi di Raiwin, oh gapo ada di Raiwin bakal ada pergi dengar tak puas. Bagi orang mau kita mudah puas kalau dengar Allah kuasa, makhluk tak kuasa ni. Oh bayar 20-30 tahun untuk mai hok tular lagi. Pakai tak dengar bayar duduk kat kedai tak dengar dah Allah kuasa. Yang nak dengar hok pelik-pelik hok tak biasa dengar. Dia tak tahu kata dia tak ada boleh amal sekarang habuk lagi dalam duk bayar tu. Dia tak kira amal tak amal, dia kira hak tak biasa dengar. Dia nak hak tak biasa dengar, tapi perubahan diri tak ada ukur. Sebab tu Haji Sahab kata, mu dengar mu tak faham. Tapi dengar ni satu cara juga. Mu nganggung mulut muduk ni mu dengar tak faham. Mu nak faham? Fi sabilillah. Sebab tu tertib ni tuan-tuan. Hari ni kita duk betul jemaah keluar, kita nak ni nak buka faham.
Khandak sebenar dalam dakwah ni tuan-tuan, nak buat macam mana we perintah Allah sunnah Nabi tumbuh lagi hidup pada kita dan seluruh umat. Wasilah je kita gerak ni. Sebab janji Allah, siapa mujahadah, walladzina jahadu fina, siapa bermujahadah di jalan aku, jalan Allah ni, sakut pak ngak agama, dia mujahadah jalan Allah, lanah dia nahum subulana, saya pun tak andal kok. Allah nak buka jalan. Allah yarham tok guru saya pada Haji Junus Kapal Bukit biasa tafsir. We dengar pada pelajar-pelajar kata buka jalan ni, Allah nak buka pahami mengikut mujahadah, mengikut pengerbannya masing-masing. Ribu-ribu jalan akan faham bagi agama. Hak ni dah ni kita tengok orang tu kena gitu lalu dia ni. Semedeh dengan kita tapi dia ni Allah tak pandal teh. Tak ada susah langsung dengan dia. Dengan wikrit, dengan kadar e-learning bagai maha minyak maha gapo dia tak ada keses sikit abuk. Dengan suasana lah ni takaza dia setiap kadar setiap masa. Tak ada keluarga ke, tak ada gapo ke gapo dia ada Allah. Tu fahami dia tu. Kita duk takut sebab kita tak faham. Kita takut anak tak ada makan, kita takut isteri tak pakai tak comel, kita takut kita tak hebat lebih pada orang. Takut hak tak ada zaman sahabat takut. Takut hak mana Nabi tak hajar suruh takut. Takut kelapar. Takut orang hina. Nabi SAW biasa kata ke sahabat, aku tak bimbang. Masa sahabat suruh Nabi doa apabila Jibril mai royak kata akan berlaku dengan anak keluarga Nabi gini-gini dengan Hasan Hussein. Tengok Nabi susah sangat, sahabat kata Rasulullah doa. Nabi-nabi dulu doa dengan Allah, Allah terima belaka. Setiap Nabi ni ada doa ni. Hak Allah tak tolak. Minta. Ya Rasulullah minta. Nabi kata apa? Aukamakal. Aku tak akan doa. Tak guna doa tu untuk keluarga aku di segi tak ada makan. Aku rela anak aku tak ada lapar. Aku rela isteri aku tak ada makan. Aku rela cucu aku walaupun diiklan oleh Jibril kata Hasan diracung, Husain dipacung. Hak ni syahid belaka ni. Hak sahabat kata doa ya Rasulullah doa tukar takdir. Minta dengan Allah jangan berlaku. Nabi kata tidak. Tak ada takut. Tak ada bimbang. Masalah keluarga tak ada bimbang. Bahkan Aisyah duk royak kata tak ada makan 2 bulan turut-turut. Hilal tengok anak bulan. Tak ada makan. Kita bimbang dah ni. Bagaimana duk serabut belah-belah dah. Beras ada seguni lagi di rumah. Siap. Duit dalam tanakan nak tahu nak bila tak boleh. Saya rasa setiap orang buat kita ni tahulah orang tua muda duk rasa main lek banci ada belaka ni. Dalam tanakan ada belaka duit. Sikit sebanyak. Illa masya-Allah ada lah orang hak setiap takaza labaik ni memanglah. Tak ada. Tapi zaman sekarang tak ada nak banding dengan sahabat tak boleh. Tapi keluarga Rasulullah hilal duk dia. Aisyah duk dia. Aisyah tak duk tengok anak bulan 2 bulan. Tengok dapur tak wasak. Maksud nak ayat kata tak kena masuk dapur, tak ada makan ni. Tak ada gandum nak kamel roti. Tak ada kambing, tak ada susu, tak ada nak rebus. Makan gapo? Yang seru bulan kita makan sebulan baru ni puasa pun Hari raya cepat-cepat. 2 bulan makan gapo? Aisyah kata buah tamar dengan ais cuk. Buah tamar minum air. Buah tamar 2 bulan lah. Nabi tak ada bimbang kali. Tak ada takut jangan ya Allah. Nabi bimbang ke apa? Hak ni hak kita kata, hak saya ayat kata, hari ni kita takut hak Nabi tak ada suruh takut. Kita takut, kita bimbang hak samai sahabat tak biasa bimbang. Nabi kata aku nak taruh doa aku ni untuk umat aku. Hak Nabi bimbang umat. Ni kerja Syekh Ilyas ni.
Ni kerja dakwah tuan ni. Mak ada saya kecek jadi nak pergi nak jos, bukan nak tanam perasaan hati. Sebab putus lama, 3 tahun dah putus ni. 3 tahun dengan kita jadi slow, sejuk. Kalau tak panas semula jadi beku. Jadi payah nak keluar, payah nak bagi masa. Payah nak bagi masa dengan agama sebab jadi beku. Hari ni kena panas semula. Duk kecek dengan hati sendiri ni. Nabi tak ada suruh takut. Aku tak takut umat aku tak ada makan. Tapi aku takut umat aku tak ada agama. Aku rela Hasan Hussein, aku rela Fatimah binti Muhammad. Masa sahabat pun gitu juga. Masa Nabi hantar jemaah pergi, masa Nabi ada lagi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi meninggal, jemaah ada tak kelik lagi. Haru-haru dah dalam Madinah. Ada orang murtad lah, fak jatuh murtad lah, tak saya beremail lah. Macam-macam orang teriak gelepah. Mesyuarat Umar Buakar, nak buat macam mana? Nak buat macam mana ni? Jadi pecah hati habis dah ni orang jadi sepanjang tak ada orang berjaga, tak ada orang nak berihan ni. Nak buat macam mana? Kalau orang mari serai tekan ni, puak kita tak satu hati ni. Puak kita duk jadi rala tok si mengaku, tok si turut ke apa pakat hidup nafsi ni. Pas kena panggil jemaah Nabi hantar pergi panggil kelik untuk jagakan Madinah ni. Abu Bakar kata kan, aku rela tengok keluarga Nabi walaupun orang serai mari. Siapa kata Madinah kena bunuh, anak Nabi tak ada orang sipai mayat. Siapa kata Seringgala heret lagi, Rima Musai heret lagi. Aku rela tengok, tapi aku tak rela tukar apa hak Nabi telah hantar. Masa tu jemaah duduk di jalan Allah. Sahabat duduk oleh ketakutan tu duduk bimbang. Siap bimbang keluarga Nabi. Tapi pahami Abu Bakar kata aku tak bimbang ni. Bimbang takut nak tukar cara fikir Nabi tu. Tukar khandak Nabi tu. Nak ubah khandak cetenarum. Bahasa saya panggil cetenarum. Hak Nabi kata nak ukar masalah ni. Nak jagakan agama serta jagakan kehidupan ni. Gerakkan. Lepas tu baru faham orang-orang lain gerakkan jemaah keluar daripada Madinah. Ada riwayat kata 3 hari Masjid Nabawi tak ada orang bel. Sebab apa? Orang jatuh tak ada. Ada budak-budak, ada orang tua. 3 hari. Duk mana tu? Betulkan jemaah khuruj untuk jagakan agama. Takut ni ada berlaku di apa? Di Yaman. Tok si bayar zakat, tok si banyak tempat jadi keliru, gelombang hati apabila Nabi tak ada. Zaman kita seperti tu lebih lagi jauh dengan Nabi. Bucuning, cara ni, bucuning amal masjid macam ni. Kampung tu tok si hidup amalan ni. Hak ni pun jadi pelekeh sunnah Nabi. Kampung ni orang Tino tak peduli dengan perdah. Kampung ni anak-anak muda jadi kerah mata. Ni suasana dah berubah. Kita duk bimbang anak kita lagi. Siap anak kita tahan ni baju raya tak ada nak pakai. Siap anak kita ni orang lain senang belaka jalan kaki pula lalu sambut tagazah. Kita bimbang hak Nabi tak bimbang, kita takut hak sahabat tak takut. Sahabat takut apa? Nabi takut apa? Agama keluar daripada cara hidup. Agama tubik daripada umat. Allah supaya tu juga tuan-tuan. Allah rela tengok kekasih dia. Habislah kita banding kita deh. Kita kasih pada siapa? Isteri. Kita kasih pada siapa? Anak. Kita kasih pada siapa? Kenderaan. Masuk juga kekasih kita. Kenderaan. Sahabat pun ada kasih pada kenderaan. Kalau baru beli, kasih. Kalau baru beli utuh, kasih. Kita lah ni kalau beli kereta pen merah, kasih. Nak tinggal saya. Nak guna pelasak-pelasak untuk agama saya. Sapuh tudung gosok saya. Sifat dia. Bahasa dia manusia, sifat kasih. Allah kasih pada siapa? Hak Allah sendiri panggil kata kekasih aku. Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Allah panggil seorang ni, dia panggil Habib. Ataupun nama-nama lain tu dia panggil, tak panggil Muhammad dah. Tak panggil Ahmad. Allah tak nama sendiri tu ismuhu Ahmad. Tapi satu kali Allah tak sebut ya Muhammad, ya Ahmad, tak ada. Allah panggil apa?
Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal mudzammil, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tu Allah Taala panggil gelar. Ya habibi. Ni nak ayat kata Allah kasih pada nabi. Tapi dengan agama, nak jaga agama ni kita kerja agama tuan-tuan. Deh. Agama penting bagi kita. Kita kena usaha agama. Kita kena fikir takaza agama. Kita kena fikir kerja agama. Allah sanggup tengok kekasih dia, hak tak ada orang ni, tak ada syurga, tak ada Muhammad, tak ada Arash, tak ada Muhammad, tak ada kursi, tak ada Muhammad, tak ada Jibril, Mikail, Israfil, tak ada Muhammad, tak ada jin dan manusia, tak ada Muhammad, tak ada kan alam ini. Tapi bakit Muhammad untuk agama, Allah bersahaya macam mana Muhammad dengan agama? Ikat batu perut, ada. Syahid gigi, bersebar darah gelomok, habis kan? Nabi kata apa? Allah sanggup tengok aku lapar, Allah sanggup tengok aku susah, Allah sanggup dengar orang kata aku gila. Orang kata kita gila nak marah, orang kata ke ibu bapa kita gila nak marah, orang kata ke saing kita nak marah, orang kata ke anak kita gila anakmu, pasal mana kita nak marah? Kerak nak orang ni. Kalau siapa tangan kita tapa budak ni, gila anakmu. Tapi Muhammad Habibullah, umat sendiri kata majnun. Allah sanggup dengar orang kata gila kepada kekasih dia. Kerana gapo? Gila buku gapo? Agama. Allah sanggup dengar orang caci. Allah sanggup tengok Nabi malu. Allah sanggup tengok Nabi mengalir air mata. Allah sanggup tengok Nabi titik darah. Allah sanggup tengok Nabi selak depan. Buku gapo? Allah tak sanggup tengok agama keluar daripada kehidupan hamba dia. Sebab Nabi perah segala pengorbanan dengan agama, untuk agama. Wallahi, kisah kita duk dengar, baik Isra' Mi'raj, baik Maulidin Nabi, baik Tahun Baru, baik kisah gapo dalam bayi kaitan dengan Nabi. Semua kesusahan, hari lahir, hari beranak, hari menikah, hari gapo, hari kematian. Wallahi, wallahi, tallahi, Allah buat demi untuk agama. Apa Nabi susah untuk agama, apa Nabi menangis untuk agama, apa orang cerai anak Nabi depan orang ramai, 2 orang tolak cerai, tolak 3. Apa buku agama Muhammad, kalau mu nak buat usaha agama, anakmu aku cerai. Buku agama Nabi nak tahu muka mana. Allah lebih lagi, kekasih dia orang kata gila, kekasih dia orang ludah aliu, kekasih dia orang pukul batu, kekasih dia dapur tak berasa, kekasih dia mengalir darah apa kaki. Nabi kata Allah sanggup tengok aku. Tapi Allah tak sanggup tengok agama dia. Sebab tu Nabi royak ke Jibril kata, aku lebih pada mu, aku lebih pada Arash, aku lebih pada kursi, aku lebih pada syurga. Allah hantar aku mari untuk agama. Dunia makhluk alam Allah buat sebab aku. Aku tak ada syurga nak ke Arash. Tapi aku mari untuk agama. Agama lebih pada aku Jibril. Sebab tu Allah bersahaya aku kanak jauh tengok aku susah kerana agama. Allah tak sanggup tengok agama usah. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk dalam medan ni, kita duduk dalam agama ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semaya cukup 5 waktu duduk dalam zaman kita, tak ada pergi sekat ke apa. Puasa alhamdulillah, tak ada pergi sekat ke apa. Zakat mudah. Haji boleh buat. Tapi sikit demi sikit tuan-tuan, kalau bakat duk bina keperluan lagi, duk jaga kata aku ni tak ada apa dengan orang tu, tak ada tengok orang tepi rumah hebat dia, masya-Allah dia, orang anak dia hebat. Tuan-tuan agama duk keluar. Tuan-tuan, kita alhamdulillah lah Allah jaga duk dalam masjid, duk mengaji, anak kadang-kadang berapa orang hafiz. Tapi jumpa celak masyarakat. Ni kerja Syekh Ilyas, ni kerja dakwah tuan-tuan. Wallahi kerja ni kerja untuk umat. Bukan untuk ongkon, untuk kumpulan. Oh nak peramal puak dia, ni puak dakwah dia. Lah. Siapa fikir nak peramal puak ni bukan dakwah, ni khianat dakwah ni. Puak aku ramal bukan nak peramal, nak bawa umat kepada Allah. Kalau peramal nak bawa kepada waktu, kepada kebenaran, kepada pangkat, kepada harta, bukan kerja Nabi, bukan kerja Nabi, bukan kerja dakwah. Ini khianat. Nabi SAW kumpulkan sahabat-sahabat di Mekah segelitir, bawa kepada Allah. Walaupun tak ada bangun ni, tak ada alat senjata, tak ada kenderaan, tak ada puak ramah, tak ada orang sanyu, duduk dalam susah pengorbanan 23 tahun ni. Tapi sahabat ada Allah, sahabat ada Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan. Sahabat ada mardatillah radhiyallahu anhu. Sebab tu hari ni tuan-tuan
3 tahun saya dek kecek ni hari panah diri sendiri. 3 tahun nak kembali semula, nak bangun semula tu hak amalan masjid rana hak amalan mastura wanita retina ke apa ni rana taklim minggu pun berapa jatuh. Dengar ke Kozari jumpa yon lang kita tengok ke Kozari pak jumpa tai di Minburi hak berapa tahun. Ataupun di Yala kita berapa tahun lepas. Masya-Allah jemaah berapa ratus jemaah. Amalan masjid berapa, minggu taklim berapa ratus, berapa ribu jemaah setahun 3 hari berapa. Sebulan berapa tu baiklah 3 wilayah. Seluruh praktik Thai berapa jemaah 40 bulan. Tapi tidur anak kebiasaan al iman yazid wa yanqus. Ia mensakup pak dengan iman. Iman naik amalan masjid. Iman jatuh rendah habis jatuh amalan. Ni tahrikul iman nak gerak iman kita semula tu. Sebab takaza kita ni duduk depan kita deh. Kita royak baru ni kata lepas raya ni lepas raya dah ni. Tapi tunggu mungkin ada jur depan kita nak jemaah. Paling kurang tok target siap dah satu halqah pusat halqah dah. Satu pusat halqah ni satu jemaah. 4 bulan. Nak buat gapo 4 bulan ni kadang-kadang tak kena bagi peterangan dah sini. Tapi ada awam umum banyak lagi nak buat gapo. Tuan-tuan nak ni. Nak Allah buka faham ni. Hak duk puasa saya aku duk saya ke harta, saya ke masa, saya ke diri saya. Duk bimbang hak Nabi tak bimbang, hak sahabat tak bimbang. Berapa orang hari ni tuan-tuan bimbang anak muda duk kerah harta. Bimbang generasi rum baru anak-anak muda kita duk deraka pada ibu bapa. Tak berlaku dengan keluarga kita kamu tak faham. Semua benda dia tak berlaku dengan diri sendiri tak boleh rasa. Nak tunggu berlaku kena halo. Kalau duk berlaku luar negeri, selagi tak berlaku negeri kita tak boleh rasa. Dengar berita, oh bakat duk wicang wikrok. Duk jadi nak keling keyboard duk wicang orang tu wicang orang ni. Tak berlaku negeri kita tak khabar, tak reti. Nak berlaku ke mana? Berlaku dengan anak orang tu. Kata ke ibu bapa dia, caci kepada pemimpin kampung dia tak pandai jaga. Nak berlaku oleh kampung kita kan? Nak berlaku dengan anak isteri kita kan? Sebab tu kerja Nabi tuan-tuan bukan nak tolak benda hak Nabi kecek kata berlaku untuk sewi tumbuh. Dia tak boleh tolak tapi nak selamat. Dia akan tumbuh di mana-mana tempat. Tapi ada amalan masjid Allah jaga. Ada amalan rumah harian Allah jaga. Ada keyakinan dalam hati masing-masing. Jaga imaniah, ibadat, muamalat, muasyarat yang betul Allah jaga. Supaya Allah jaga lidah dalam gigi. Suasana nak berlaku fitnah ke apa Allah akan jaga. Selagi mana kita tegak dengan susunan agama. InsyaAllah. Ya tu Tidak duk rasa sejuk duk rasa lawai tak lawai tahun ni. Malam ni saya sore niat nak buh nama 4 bulan insya-Allah. Kita semua hak dengar wid ada dalam ni bawa jemaah belaka 4 bulan belaka insya-Allah. Tu ni 4 bulan ni satu wasilah duk oyak semua tok si hurai banyak 4 bulan wasilah tapi tak ada hak ni tak ada kita. Kelima hak saya oyak awal tadi. Kalau tak ada susunan ni guk dengan mati. Sebab suasana duk erat gi tak tahu gapo. Tengok pemuda bukan semua tu bukan semua. Hak duk le susunan duk jaga ibu bapa jaga tu amalan panggil tu. Demo kata ibu bapa demo tak ada duk keluar 4 bulan kali jaga. Duk oyak dah kata dakwah bukan 4 bulan. Dia susun ni agama ada dalam rumah tangga, Allah jaga anak, Allah jaga isteri. Dia punuh susun ni, dia punuh kehidupan. Dakwah dah keluar dah, susun ni tak ada, dia punuh keluarga. Ambil oyak tadi bertegelaan ni musyarat. Perkataan Imam Yusuf rahmatullah alaih. Siapa jaga susun ni wi molek, Allah jaga dia. Buat tertib molek agama susun le kehidupan. Allah susun tak usah. Tak usah. Walaupun gambar orang tengok usahlah, siaplah yo ni, siaplah keluarga yo kena nampak aku. Tak usah. Selagi mana dia ada susun ni agama dalam rumah tangga dia. Sebab janji Allah dalam agama tak ada kebinasaan. Dua orang tino biasa bersumpah ni, wallahi. Dua orang tino tah dunia biasa bersumpah bab hukum Allah walaupun mata manusia tengok atas rusak binasa dah. Tapi Allah ambil perkataan orang tino dia kata lemah dia pun dia yakin kata wallahi. Pertama isteri Nabi Ibrahim
Makan ni tak ada, manusia tak ada, rumah tak ada, kenderaan tak ada, duit tak ada. Ada gapo? Jalan ni zaman dulu gapo? Ada serigala, ada rimau, ada binatang buah, ada penyamung, bunuh ngah bunuh, mati ngah mati, binasa dah binasa. Tapi masa Ibrahim tinggal, Siti Hajar duduk dengan anak merah-merah. Nemi turut belakang masa Ibrahim paling belakang, hadap tu. Isteri turut, syak. Gapo berlaku ni? Tak cerak lagi, muka bimbel juga duk sorek anak lagi. Abang, Nabi Allah ada gapo ni? Tak kecek. Hadap. Paling belakang pun tak. Nemi ulama kata tanya tak kecek. Akhir Siti Hajar kata, Nabi Allah, ini adakah perintah Allah? Dengar baik-baik tuan-tuan ni. Perintah Allah. Allah ke hukum. Bahasa Urdu kata, Allah ke hukum. Hukum Allah ke? Allah suruh kau ni. Perintah Allah kau ni. Ibrahim kata, ya. Situ Siti Hajar bersumpah, wallahi Allah tak mensia-siakan. Tuan-tuan boleh makan ni. Allah guna kecek pe orang tino. Orang tino ni manya nah. Lemah lembut nah. Banyaklah ingat orang jatuh dari segi zahiriah, tapi kekuatan duk dia hakikat. Wallahi Allah tak buat nyanyi. Tu Nabi Ibrahim paling belakang bulat. Klik bila? Ulama kata ni tahun pula klik sekali. Ni tahun klik Ismail umur ni tahun. Klik mari jengok. Gapo Allah buat? Kisah kita tahu belaka dah. Pertama, yang kedua, orang tino hak bersumpah. Kata dengan agama tak ada kebinasaan. Walaupun rupa nampak teruk dah habis dah. Keturunan molek. Kaum mulia. Quraisy, Banu Hashim. Orang comel. Kecek tak biasa bahang, tak biasa pelawak, akhlak molek, segala-gala baik. Tapi dengan agama, orang kata gila, orang ludah aliu, orang terheduri, orang kerak putus hubungan, orang nak buat nyanyi, orang tunggu nak bunuh. Gelomok dengan najis pagi sampai gelak, kelik penuh dengan najis. Kelik masuk dalam rumah, orang tino ya guna kecek pe. Hai Nabi Allah. Sebenarnya orang tino kena menangis, kena teriak, kena selok lah tengok. Ya Allah, abang aku, suami aku, buat apa ni? Tu sifat orang tino dengan suami dia. Asal kata nak buat nyanyi, nak mari i'tikaf khidmat bergeger-geger dah bini kita. Khidmat pula be. Ada gapo cara tu? Pas seminggu duk tunggu gapo? Tengah orang tino tak faham. Sebab gapo tak faham? Sebab kita tak bagi faham Kita nak kata orang tino tak leh. Ada setengah tu puasa tak faham ni. Silap ni kena taubat istighfar. Lu kata kok retina tak faham, kita tak faham. Ya kerja ni orang jatuh aja dia sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah. Siapa dia ni? Siapa dia duduk tunggu ni? Bukan sekali ni, tapi hak sekali ni hak saya Yusuf tulis dalam kitab Hayatus Sahabah. Perkataan dia. Aku mokol lebih kurang. Wahai Nabi Allah, tak usah bimbang. Tak usah duk serabut gapo. Wallahi, demi Allah pun Allah tak mensia-siakan. Allah tak buat nyanyi. Walaupun gambar kita nak terima tak boleh, tak usah kita isteri sukit dah, sudiak dah dengan suami. Tapi telai perasa kecek lemah lembut, kecek manis lagi dengan suami dia. Nabi Allah tak ada gapo, usah serabut. Sebenarnya Nabi kena kelik tarik orang ni. Dek tak sabi mega apa nah, ni Allah Taala uji. Tak ada suami nak kecek, isteri duduk dalam rumah kata, Nabi Allah, tak ada gapo, 50% hak letih habis. Hari ni seperti tu tuan-tuan, selagi mana kita duduk dalam susun ni, tapi kena yakin cara yang betul. Kerja yang betul, susunnya yang betul. Maksud yang betul, hak besar sekali. Maksud, tujuan gapo? Nabi nak gapo? Mardatillah. Nak umat dapat selamat daripada neraka, nak umat dapat masuk syurga. Ni maksud. Bukan nak kemasyhuran, nak kenama, nak harta benda, nak pangkat, nak kesanyongan, nak kebarami, nak tu, nak ni. Bukan. Silap maksud bila tak ada jaminan tuan-tuan. Hak Siti Hajar kata wallahi, perintah Allah. Hak Khadijatul Kubra kata wallahi Nabi Allah tak buat nyanyi. Maksud mardatillah, maksud jannah, maksud umat selamat neraka, maksud umat dapat syurga. Hari ni ini umat sampai kiamat, siapa bawa maksud ni, saya garanti wallahi orang ni Allah tak binasa, tak sia-sia. Napa atau Pak Ulai syialah anak sekolah lagi buka sekolah rak ni parok kena tukar habis.
Pakaian ni 2 tahun dah tak mengaji. Suah kena saling, maaf deh. Kasut kena tukar. Gapo lagi kena beli. Tak azam mari agama duk depan kita. Agama nak minta pula ni agama. Nak diri, nak masa, nak harta. Hai, anak pun duk nekel tu. Suasana pun duk nekel lah ni. Bagai mahal. Lah ni suasana kena bakar duit. Lah ni duduk orang panggil bahasa Syiah panggil ciwit mika. Kanam kafai katrosap. Ada harga berlaku. Lepas tu agama nak juga. Nak pilih hak mana dua ni. Tu yakinan kata dua orang tino tak binasa sampai kiamat. Abe, wallahi Allah tak buat sia-sia dengan kerja agama. Sebab tu deh saya dan kamu jangan silap deh, jangan lepas lucu dengan tagaza agama. Allah nak bila kita, Allah nak bina kita, Allah nak jaga kita seperti mana Allah jaga-jaga orang dulu apabila kita jaga agama Allah. Tu pejam tu. Tok hati bulat dengan Allah. Allah akan jaga keluarga, Allah jaga anak, Allah jaga kehidupan kita seluruh hidup. Apabila kita susun yang betul, tertib yang betul, maksud yang betul. Semua niat berlaku insya-Allah. Nak tengok tangan sikit siapa malam ni. Minta Allah Taala bagi kemudahan. Amin. Amin. Lepas tu gapo lagi tagaza? Amin nak kecek sikit. Nak wayak tagaza saya pun tak cerak. Boleh wayak sikit. Jo lah ni, jo kita ni 3 dah. Duk kita nak buat jo hak Cawat Nara di Kelarawi. Yakit Jabat. Lepas tu tempat 10 ni hak jalan. Kita buat sini. Sebelah ni, tempat sebelah hak tani kita buat di Bakong. InsyaAllah dah jo ni nak jemaah pada jo ni dah. Lepas tu jo lagi akan datang lepas pada ni. Awuso kita orang tua ulama lah. Ulama dalam kerja dakwah kita ni bagi Syekhul Hadis hak Pakistan. Sebenarnya dia pergi buat jo di Malaysia, di Sabah katanya. Lepas tu dia minta juga Thailand ni dia kasih juga. Minta nak transit, nak masuk juga kupur, nak kecek, nak mari ziarah jumpa kita lah. Hak comel-comelnya apabila ulama mari, orang alim mari ni kita kena bagi hadiah. Sebaik-baik orang mari tempat kita hadiah. Hadiah hak mahal sekali, hadiah hak tuai mari dia nak ke apa. Kita tengok erti kata orang ni nak ke apa. Duit dia tak ada nak cerak. Setiap kali dia pergi negeri mana, kalau Haji Sab masa saya duduk Pakistan, dia mari dia nak jemaah. Masa dulu dia nak 1000 jemaah kan. Hak ni dia tahu dah kadang elah ni tak ada nak siapa tahu tu. Tapi paling kurang 1 jemaah 4 bulan 1 halqah. Kita hadiah insya-Allah. Berita baik doa lah Allah Taala gerak berita baik selaginya. Hak ni berita yang bagus deh. Saya dengar dia hak Malaysia dia tubik. Kata Maulana Tariq Jamil ni dah putus dah kata Maulana Tariq Jamil nak hadir juga dalam jo Malaysia. Lepas tu dia mari Malaysia, dia transit rumah kita, dia masuk juga. Dia kita cita-cita duk tunggu mubalik Islam. Nak mari tempat kita ni deh. Nak we sejukkan hati, nak we senang hati, nak we doa lagi. Kita sore we ada dalam 4 bulan tu insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim taslima jazallahu anna Muhammadan ma huwa aluhu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bagilah kebaikan semua kami kecek masuk lagi diri kami dan jadi asbab hidayah untuk umat seluruh dunia ya Allah. Oh Allah, jaga kami, jaga anak isteri kami, jaga keluarga kami, jaga umat Islam semua ya Allah. Lebih lagi pemuda-pemuda dekat wilayah kami ya Allah. Banyak mana hak jauh dengan masjid, banyak mana kerah mata dengan ibu. Oh Allah, minta maaf, aku minta maaf ya Allah. Aku istighfar, minta istighfar kepada pemuda kami semua ya Allah. Lebih lagi anak-anak dara ya Allah. Hak tak ada dedah, hak tak ada tutup aurat, hak duk dedah aurat. Oh Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Aku nak guna doa Nabi ya Allah. Maaf pada pemuda-pemudiku semua, sebenarnya tak tahu ya Allah. Maaf pada ibu bapa hak duk lok, sebenarnya tak faham lagi ya Allah. Maaf pada orang kerja agama semua, sebenarnya kami tak faham lagi ya Allah. Maaf pada laki-laki dan perempuan, maaf pada orang kampung, orang bandar, maaf pada pemimpin rakyat. Oh Allah, oh Allah, masa Nabi tak apa, Nabi ada orang zina, Nabi tarik taubat masuk syurga lagi. Orang bunuh orang masa Nabi, Nabi nasihat tarik masuk syurga lagi. Ya Allah, damai kami nak tupai siapa, nak ngadu dengan siapa ya Allah, bahkan nak ngadu dengan Engkau ya Allah. Bawa kami ya Allah tetap dan istiqamah, ikhlas dan istiqlal dalam kerja agama ini ya Allah. Dan pilih pemuda-pemuda kami lagi banyak kampung ke kampung ya Allah, bawa bagi kerja agama ya Allah. Dan bagi kemudahan semua ada niat malam ni ya Allah, menggerak mereka boleh bagi masuk untuk agama Engkau ya Allah. Ya Allah, ujilah kami pada dengan iman kami ya Allah. Aku takut ya Allah, takut tak lepas gapo nak jadi. Masa ni masa pilihan dah ya Allah, tetap dan istiqamah dan tekun aku dengan kerja agama ya Allah. Kekalkan iman aku, jaga maksud hidup aku, jaga niat aku, jaga tujuan aku ya Allah. Jangan lari
pada maksud yang sebenar ya Allah. Jangan lari fikir ya Allah, jangan tukar maksud, jangan tukar fikir, jangan tukar niat. Oh Allah, betul niat aku, betul niat orang kerja agama semua ya Allah. Kau boleh afiat, istiqamah, ikhlas dan istikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin birahmatik.